السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, Sakinah Ghazali, semua yang hadir pada pagi yang mulia ni. Bahasan kita pada pagi ni pada kitab Adabul Mufrad yang telah pun diterjemahkan, merupakan karya Imam Bukhari yang pertama diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita, Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad ni berarti satu kaedah bagaimana kita berurusan dengan Allah dan bagaimana kita berurusan dengan manusia. Dan kita masih lagi berada di bahagian mukadimahnya yang telah pun dikemukakan oleh Al-Fadhil, Sahibul Fadilah, Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Bakri, Menteri Agama yang kita sayangi, berkaitan dengan apakah bahasan yang terdapat dalam kitab ini. Jadi pada mukadimahnya, masih lagi saya kira satu mukadimah yang penting untuk kita baca sebelum kita menjelajah, explore kitab yang sangat istimewa, berusia lebih daripada 1100 tahun ini, 1300 tahun ini ya. Jadi adab sama manusia, daripada keseluruhan 1322 buah hadis dalam kitab Adabul Mufrad, sebanyak 1129 buah hadis ataupun 85% atau 549 bab daripada 643 bab membahaskan adab kepada manusia dan juga makhluk. Ini merupakan satu kehidupan ditunjukkan Nabi SAW untuk menjadi panduan kehidupan manusia pada hari ini. Antara adab sama manusia iaitu yang pertama, menjaga silaturahim dengan kaum keluarga, kaum kerabat dan saudara mara. Yang kedua, baik dan menaikkan hak kejiranan. Yang ketiga, buat baik dan berlaku adil kepada orang bawahan. Yang keempat, saling memaafkan. Kemudian saling berkongsi nikmat dan yang dianugerahkan oleh Allah. Dilarang menghina atau memuji seseorang melampau-lampau, kerana itu membawa kepada kehancuran orang yang dihina atau dipuji itu. Kemudian memuliakan orang yang lebih tua dan menyayangi orang lebih muda. Menziarahi orang sakit, menghormati, memuliakan, memberikan hak tamu, patuh dengan peraturan sosial berkaitan masyarakat dan kepentingan umum, menghargai karya dan prestasi orang lain dengan tujuan untuk mendorong diri sendiri dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, bersopan santun, halus budi bahasa dan baik kepada semua orang, bertindak adil dalam berfikir, mengutamakan hak dan kewajipan kepada orang lain, menjaga silaturahim, berbicara dengan perkataan yang baik, optimis dalam kehidupan. Optimis maknanya sentiasa baik sangka dengan Allah SWT. Dermawan, tolong-menolong dan hormati, bertoleransi. Tuan-tuan lihat bagaimana pentingnya hubungan dengan manusia ini hingga mencakupi 85% daripada bahasan kitab Adabul Mufrad. Tinggal 15% sahaja bagaimana berhubungan, berurusan, bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaknya jalan kita untuk masuk ke syurga ni, selain daripada ketaatan kepada Allah, ibadah kepadanya, hubungan kepada manusia, tolong jangan kesampingkan. Dalam kuliah yang lalu saya telah huraikan bagaimana sebahagian orang sembahyangnya dijaga dengan bersungguh, tapi rumahnya dibiarkan semak samun. Akhirnya ada binatang-binatang biasa duduk kat situ, membahayakan anak-anak jiran. Orang macam ni kita bimbang tak akan masuk syurga, tuan-tuan. Walaupun ibadah hanya dengan Allah itu tiada keraguan padanya. Jadi inilah dia perkara yang penting ya. Lagi adab sama makhluk, berbuat baik dan menyayangi haiwan. Dalam sebuah hadis dikisahkan seorang pemuda masuk syurga kerana meminum seekor anjing yang sedang kehausan. Jadi dalam hidup ni Islam realistik, bukannya terlalu idealistik. Ada orang kadang-kadang melihat kucing yang di jalanan itu diambil, dibelai, dijaga, dibagi makan, dibagi injection. Ya, baguslah, ini satu ibadah di sisi Allah mudah-mudahan. Tapi yang lebih prioritinya adalah manusia. Jangan kita jadi seperti orang kafir yang ada di luar sana yang bangga-bangga dengan berbagai-bagai hak kebinatangan. Ya, animals rights, bukan human rights saja, animals rights pun dijaga. Sampai nak sebeli binatang pun tak boleh, macam pahaman setengah orang barat. Padahal Allah menjadikan kepada untuk kita makhluk-makhluk itu untuk kegunaan. Itarkabuha wa zina. Allah jadikan untuk sebagainya untuk naiki, sebagainya untuk perhiasan, sebagainya untuk dimakan, untuk diambil susu dan macam-macam lagi nikmat yang Allah jadikan pada haiwan. Jadi jangan melampau, tuan-tuan. Ada orang pula yang memahami isu menjaga kucing ini membawa ke syurga, maka dia nampak kucing di tengah-tengah highway, melintas jalan, dia pergi berhenti kereta dia, ambil kucing itu, ambil gambar pula lagi, tunjuk kepada orang bagi perhatiannya dia. Orang macam ni takut buat kerja ni benda sia-sia, tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian.
Kerana memanglah nyawa binatang itu adalah satu benda yang sangat dihargai, tapi jangan sampai menyebabkan orang ramai pula terpaksa berhenti, lepas tu aksiden pula, kereta berlanggaran satu lain pula kerana semua orang nak tengok kelakuan dia yang kononnya hebat itu, hero lah konon-kononnya. Ini adalah perbuatan orang jahil atau perbuatan orang untuk menagih di sebaliknya populariti, ibarat kerja orang munafik, tuan-tuan dimulakan sekalian. Maka jangan buat kerja-kerja macam ni, ya. Kerana nyawa manusia itu lebih penting daripada haiwan. Andai kita berhenti kereta tengah highway, pergi selamatkan kucing, akhirnya kereta pun langgar kereta kita, aksiden berlaku, orang mati kerana seekor kucing. Ini adalah buatan tak bertanggungjawab. Ini buatan orang tidak faqih. Ini buatan orang yang jahil. Jangan not too over. Dalam perkara-perkara sedemikian, kita jangan lampau-lampau. Kerana ada perkara ni berlaku, maka orang pun highlightkan kematian seorang hero. Akhirnya meninggal dunia juga dia kerana membantu binatang-binatang yang diperolehi di tengah-tengah highway itu. Ini kerja adalah kerja orang jahil, kerja orang tak ada ilmu, kerja orang bercanggah daripada norma-norma yang Islam ajar. Baik, walaupun menyayangi sama haiwan, ia ada kadarnya, ada batasannya. Kerana manusia itu lebih penting daripada haiwan. Yang kedua, bicara dengan makhluk Allah dengan perkataan yang baik. Macam Nabi kita SAW pernah berjumpa dengan seorang sahabat yang membebankan untanya dengan kerja-kerja berat, diberinya makanan yang sedikit, maka unta itu datang mengadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi telah menegur pemilik unta itu dengan berkata, engkau yang telah diberikan Allah kelebihan untuk memiliki haiwan yang tidak boleh berkata-kata ini, dia mengadu kepadaku, engkau beri kepadanya tanggungjawab yang berat, beri kepadanya makanan yang sedikit, tidak patut itu wahai saudara. Jadi bercakaplah dengan perkataan yang baik, kerana binatang itu sebenarnya memahami apa yang kita katakan. Yang seterusnya adalah adab sama makhluk optimis dalam kehidupan. Tetangga kita mencakupi muslim, kafir, orang yang rajin beribadah, orang fasik, orang jujur, musuh, orang asing, penduduk setempat, orang yang beri manfaat, orang yang beri mudarat, orang yang dekat dengan kita ataupun jauh. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Umar pernah menghadiahkan seekor kambing kepada tangganya beragama Yahudi. Ya, tuan-tuan yang berkasihan, setengah riwayat mengatakan Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As ini juga memberi kepada jirannya seekor kambing yang disembelihnya itu sebahagiannya untuk dinikmati. Sehingga keluarganya berkata, wahai Abdullah, wahai ayah, jiran kita itu Yahudi. Maka Abdullah bin Amr menjawab bahawa Rasulullah SAW melakukan perkara yang sama dalam hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr ni adalah anak kepada Abdullah bin Amr namanya. Abdullah bin Amr. Tuan-tuan tahu Abdullah bin Amr dipanggil sebagai Ibnu Amr Al-As, adalah seorang sahabat Nabi yang sangat bijak, yang sebelum Islamnya pernah diutuskan oleh Quraisy untuk memohon agar suaka politik terhadap orang Islam yang berhijrah ke Habsyah dibatalkan. Tahu kisahnya? Itu ketika tekanan ke atas umat Islam menjadi semakin kuat di Mekah, Nabi telah merintahkan umat Islam yang ditindas itu untuk berhijrah ke Ethiopia, ke Habsyah. Kerana rajanya di situ yang bernama Najasyi, walaupun beragama Kristian, tapi seorang yang sangat tolerant, seorang yang sangat bertimah rasa, seorang yang pemurah, seorang yang baik, seorang yang adil. Maka umat Islam telah berhijrah kali pertama ke Habsyah. Hijrah ke Madinah itu hijrah yang ketiga, tuan-tuan. Ada 2 kali hijrah sebelum hijrah ke Madinah. Maka bila orang Islam berada dalam keadaan aman, datanglah perasaan sakit hati kepada orang musyrikin yang ada di Mekah. Maka mereka telah memutuskan Abdullah bin Amr yang bijak berkata-kata ini untuk menjadi utusan, minta dikembalikan orang-orang Islam yang di kalangan Arab itu, orang-orang Arab itu yang berada di Habsyah, kepada mereka di Mekah untuk dianiaya, dizalimi, dipukul, dipenjara. Maka Abdullah bin Amr ni telah pergi berjumpa dengan Raja Najasyi. Maka berlakulah satu perbualan di antara mereka. Mereka kata, wahai Raja, sungguhnya mereka itu mengatakan pada Nabi Isa AS sekian-sekian. Mereka mengatakan Isa itu bukannya anak Tuhan. Dia saja provoke Raja Najasyi. Raja Najasyi memanggil Ja'far bin Abi Talib, iaitu ketua golongan yang migrate ke Ethiopia itu, yang merupakan sepupu Nabi SAW, dan Ja'far telah menjawab dengan kata-kata yang mengagumkan, menyebabkan Najasyi sebaliknya masuk Islam pula. Tapi nak diceritakan bahawa Abdullah bin Amr inilah yang telah menjadi utusan kepada golongan musyrikin Quraisy untuk menarik balik, meminta dikembalikan orang Arab itu bagi tujuan dianiaya di Mekah. Abdullah bin Amr ini kemudian baru dia masuk Islam, sebelum berlakunya pembukaan kota Mekah. Dia dengan sahabat baiknya bernama Khalid Walid, ada seorang lagi bernama Ikrimah bin Abi Jahal. Ini merupakan orang-orang Arab yang sangat bijak, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi Abdullah bin Amr ni seorang siasi, seorang ahli politik yang hebat, utusan Nabi, seorang yang bijak berkata-kata,
sering menjadi delegasi sebelum Islam lagi untuk perdebatan, perbincangan, wakil orang-orang Arab, bijak orang ni. Walau bagaimanapun Abdullah bin Amr ini memiliki anak lelaki yang jarak usianya dengannya tak jauh, tuan. Sekarang katakan 12 tahun sahaja. Allahu Akbar. Pada usia 12 tahun dia sudah berkahwin nampaknya, ya. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As ini, tuan-tuan, akhirnya telah pun Amr bin Al-As ini telah pun, maafkan saya, Amr bin Al-As namanya, Amr bin Al-As akhirnya berkahwin dan diberi anak oleh Allah SWT, dinamakan anaknya dengan Abdullah. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As ini yang kita ceritakan sekarang, seorang yang sangat faqih, seorang yang sangat alim. Bapa dia Amr bin Al-As adalah seorang ahli politik. Tapi Abdullah bin Amr bin Al-As ini kecenderungannya lebih kepada ilmu, tuan-tuan dimiliki Allah sekalian. Seperti mana kita belajar, Abdullah bin Al-Abbas itu adalah seorang yang faqih, tapi anaknya pula ahli politik, cucunya pula peminat politik, iaitu Harun al-Rashid. Keturunan Abbasiyah itu daripada Abdullah bin Abbas nampaknya. Abdullah bin Abbas seorang yang cintakan ilmu, ahli ilmu, faqih, mufassir, muhaddis, tapi keturunannya lebih kecenderungan mereka kepada politik. Tak ada masalah lah, tuan-tuan. Kul ya'malu ala syakilati, yang pernah kita bincang dalam surah Al-Isra yang lalu. Allah telah yang mencetuskan perbezaan dan juga kemampuan yang beza untuk setiap kita. Subhanallazi waza'al mawahib. Maha suci Allah yang membahagi-bahagikan potensi diri kepada setiap kita, ya. Jadi Amr bin Al-As yang saya ceritakan itu, tuan, anaknya bernama Abdullah bin Amr bin Al-As ini seorang yang faqih. Beliau telah pun memberikan sebahagian daripada kambing tiap-tiap kali disembelih dibagi pada jirannya yang beragama Yahudi. Jadi dalam Islam kita ada batasannya. Orang yang baik di kalangan mereka kita hargai. La yanhaakumullahu alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak pernah menghalang kamu daripada berbuat baik kepada orang-orang kafir yang berlaku baik kepada kamu, yang tidak memerangi kamu, tidak mengkhianati perjanjian kamu. Mereka ini merupakan orang baik, cuma tak ada hidayah daripada Allah SWT. Mungkin kita mengalami perkara yang sama, kita ada pengalaman yang sama dengan teman-teman di pejabat, orang bukan Islam tapi perangainya baik. Kadang-kadang perangainya lebih baik daripada orang Islam. Apa nak buat, tuan-tuan, ini adalah kerja Allah yang kita pun tidak tahu apa di sebaliknya. Jadi balik kepada cerita ni tadi, dalam hadis menganjurkan kepada kita buat baik kepada jiran. Dalam hadis kitab Adabul Mufrad yang saya ajar tuan-tuan ni, agar tuan-tuan miliki kitab penting ini. Jadikan ia rujukan kerana ia berusia lebih daripada 1200 tahun, karangan Al-Imam Al-Bukhari. Ini karya yang beliau yang sangat penting selepas kitab Al-Jami'us Sahih. Ini dalam rangka untuk menerangkan kepada kita akhlak Nabi SAW, kepimpinan Nabi SAW, tindak tanduk Nabi. Dan kita telah lihat dalam bahasan tadi, dikemukakan di awal tadi, bahawa ternyata dalam perhubungan di dunia ini 85% perkara yang beri markah kepada kita adalah hubungan sama manusia yang kita kena betulkan, tuan-tuan. Hanya 15% saja daripada Quran, daripada hadis yang menceritakan perhubungan dengan Allah SWT. Dan hak-hak dengan Allah ni Allah boleh ampunkan. Tapi kalau hak sama manusia, kesalahan kita sama manusia, mengambil mudah hubungan dengan manusia. Wahai kontraktor yang bekerja dengan manusia, anda bersedekah banyak sekali, pergi haji berkali-kali, mungkin umrah berkali-kali, tapi kadang-kadang buat rumah orang, culas je sudut simennya, besinya. Maklumlah, orang yang buat rumah tu bagi amanah sepenuhnya kepada kita. Dia pula tak ada arkitek, kerana tak nak kos lebih. Kita pun sebagai kontraktor kena amanah, kena jujur sangat. Apa sahaja perhubungan dengan manusia, dia memberi mata untuk kita di sini dan juga di sana. Kalau manusia itu laknat kita, tuan-tuan, habis dah, tak ada berkat hidup kita, tuan-tuan. Kita bekerja buat rumah orang, kemudian orang yang buat rumah tak puas hati dengan kita, banyak kebocoran, kesilapan yang berlaku. Dia pun menyumpah serana kita. Malu anak kita bila orang kata pada anak kita bahawa bapa engkau tu kontraktor penipu, kerja je hebat tapi menipu orang pun galak. Banyak hak orang, tuan-tuan. Malu, tuan-tuan. Zahir kita buat kerja semuanya nampak baik, tapi batinnya mengandungi macam-macam penipuan. Jangan buat, tuan-tuan ni. Kerana perhubungan dengan manusia ni perkara penting sangat. Kita yang duk berjiran dengan pakcik-makcik kita yang sudah tua juga kena menghargai mereka. Jangan sedekah antara bangsa kita banyak, tapi pakcik-makcik kita tak mendapat kebaikan daripada kewujudan kita bersama dengan mereka. Ruginya, tuan-tuan dimiliki Allah sekalian. Pakcik-makcik itu tak nampak apa kebaikan pada kita langsung, tapi kita internationally terkenal sebagai pejuang itu,
pergi hantar misi ke sana, misi ke sini. Tak ni contoh saya sebut tuan-tuan. Tak ada mengaitkan siapa pun. Tak ada kaitan dengan hidup atau yang mati. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, ingat hubungan sama manusia ini penting. Baik, seterusnya selalu ingin memberi bantuan kepada masyarakat dan orang yang memerlukan. Jadi inilah dia perkara yang ditekankan dalam hubungan sama makhluk. Lagi adab dengan persekitaran. Allah, ada juga adab dengan persekitaran. Jadi buku Adabul Mufrad ni. Mana adab persekitaran ini? Kita sebagai contohnya pergi mandi di sungai hari cuti seperti ini contohnya. Kita pun bawa nasi lemak bungkus. Makan nasi lemak. Kemudian bungkusan itu kita pun campak merata-rata. Ini bicara tamadun tuan-tuan. Telah disebut oleh Imam Bukhari lebih 1200 tahun lalu. Bahasan tentang perkara semikian. Bungkusan itu kita pun campak dalam sungai. Tinggalkan. Datanglah Cik T. Binatang pengganas namanya, tikus itu. Maka berkembang biaklah ia. Akhirnya menyebabkan sungai mengalami kencing tikus. Orang yang mandi di muara kena pula kencing tikus. Sakit dia, mati dia. Keluarga yang ditinggalkan, isi anak-anak itu jadi balu, jadi anak yatim. Agak-agak berdosa ke tak berdosa kita ni tuan-tuan? Cuba bayangkan. Kita jadi bengkel punya workshop. Minyak kereta yang hitam yang ditukar itu kita kumpulkan dalam bekas besar. Kita pun curahkan dalam parit. Parit pergi kepada kawasan padi. Ikan betuk, ikan apa yang lama tak ada, ikan apa? Ikan haruan, ikan keli orang boleh mati. Macam mana tuan? Tak zalim ke kita? Maknanya Islam ni bicara tentang keamanan, kesejahteraan, alam raya. Sebelum orang lain sibuk bercerita tentang perkara ni dalam National Geographic mereka, Animal Planet, sebelum itu lagi. Maka diajar kita dalam kitab ini, kita akan jumpa adab dengan alam semula jadi, seperti melihara, menyuburkan tanaman, membaiki bangunan. Ada hadis mengatakan bahawa Rasulullah memperbaiki dinding bangunan dan bangunnya kembali. Kalau kita punya rumah, kita beli rumah teres, maka jiran kita yang ada sebelah itu kita tinggikan binaan sehingga tak masuk angin ke rumahnya. Macam mana cerita ni? Atau kita tanam pokok yang lain daripada Majlis Bandaran letakkan itu, kita tanam pokok cantik tapi daunnya banyak, masuk dalam rumah jiran kita, dah tersumbat longkangnya. Ini bicara tamadun tuan-tuan. Ini telah diuraikan Nabi SAW lebih 1400 tahun lalu. Baik, bagaimana pula sikap kita menghadapi kejadian dan bencana alam dengan sewajarnya? Mana yang lebih patut? Kita setiap orang pergi bantuan ke, ataupun kita bagi bantuan kepada pihak wajib untuk jalankan tanggungjawab, memadai setakat itu, kerana kita ada kerja yang lain? Mana lebih utama? Kan pada hari ini kalau berlaku bencana, ramai orang turun tampil ke hadapan untuk membantu. Baguslah, kita tak ragu, kita tak tahu niat semua orang. Tapi mana lebih patut? Ada kita salurkan kepada pihak wajib yang mempunyai mekanisme, tahu bagaimana nak menjalankan tanggungjawab, dan kita yang ada kat sini berteruskan kehidupan macam biasa kerana kita pun ada tanggungjawab, mereka pun ada kerja. Mana lebih utama? Kemudian sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerosakan terhadap lingkungan alam di sekitarnya. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala, subhanallah. Inilah Islam mengajar kita. Contohnya jangan kencing jangan qada hajat dalam air yang bertakung. Walaupun air bertakung tu kuantitinya besar, tapi itu tidak dibenarkan, bahkan diharamkan dalam Islam. Kita tak boleh kencing sebagai contohnya dalam sebuah lubang. Tahu ada binatang duduk dalam tu. Kalau binatang biasa tak apa, kalau binatang luar biasa buat ular, tak dipatutnya. Maka Islam mengajar kita panduan seperti ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Lagi, meningkatkan upaya untuk memperbaiki kerosakan alam yang sudah terjadi. Ini merupakan bagaimana Nabi kita SAW, seperti disebut dalam kitab-kitab sirah, disebut oleh Imam Al-Hayy Al-Qahtani, seorang ulama dari Maghribi. Nabi sampai ke Madinah, Nabi melihat Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu punya kebunnya disaliri dengan betul, cara airnya mengalir. Maka Nabi SAW bertanya, siapa punya kerja ini? Mereka jawab, ini adalah kerja Uthman bin Affan, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, beginilah yang aku mahu. Menunjukkan kepada kita, orang keliling Nabi itu mereka yang teknokrat yang hebat, bukan orang biasa-biasa, calang-calang macam biasa, tuan-tuan. Setiap mereka punya kelebihan, dan kelebihan yang ada pada Nabi SAW terlanjur bercerita bab ini, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Sebelum terlupa, saya ucapkan terima kasih kepada Zahran Travel kerana penajaan kuliah pada malam ni. Terima kasih kepada tuan-tuan dan tuan hadir ramai-ramai dalam forum kita malam tadi. InsyaAllah kita akan adakan forum macam tu, menjemput berbagai pihak, para ustaz, ustazah, tiap minggu pada hari Jumaat 1. Jadi tuan-tuan jangan hampa kami, tolong hadir sama, tolong warwarkan. Baik, ini adalah korma Mejol dari Palestin.
dari Jordan. Tengok tuan, saya bukakan untuk tuan-tuan ni. Ya Allah Rabbi, amat menyelerakan. Kita nak masuk bulan Rajab dah, nak masuk bulan Syaban dah. Akhir dah bulan Rajab Jadi dapatkan korma McJowl daripada Zahazan Travel. Cantik bekasnya. Ya. Cantik bekasnya korma McJowl. Pastikan bekalan ni sentiasa ada kat rumah kita, tak putus. Kempen Rejab yang kita adakan, 500 gram korma McJowl bersama dengan 500 gram korma Ajwa, dihantar secara percuma, cuma pada RM99 saja, below market price. Tuan dapatkan. Kalau bekas yang 250 gram macam ni ya, juga ada dijual. Kita buat penghantaran percuma ke seluruh Semenanjung. Tapi Sabah Sarawak dengan Singapura kosnya agak mahal, tuan-tuan dikenakan sedikit fee untuk penghantaran. Jadi tuan-tuan dapatkan korma McJowl dan korma Ajwa. Ni korma Ajwa pula, tuan-tuan tengok tentu menyelerakan. Kami import daripada Madinah terus, tuan-tuan. Ada sijil lahirnya korma Ajwa ni. Tengok ni, nampak dalamnya masih cantik. Ya, kitmirnya, fatilnya, nakirnya yang kita belajar. Ini kalimah Quran bagi menunjukkan kezuhudan kan. Benda yang paling kecil. Kita ibarat nanoteknologi lah. Benda yang paling kecil yang tak ada harga di sisi Allah dikira. Kita dah belajar ayat itu dalam tafsir surah Nisa. Tuan dapatkan korma McJowl dan juga korma Ajwa. Bulan Rajab ini penghantaran percuma. Ni macam ni kan, 500 gram 500 gram. Ni McJowl, ni Ajwa. Keduanya punya kelebihan. Ya, nikmatilah bersama untuk ibadah puasa sunat kita. Contohnya dalam Syaban nanti digalakkan puasa dengan banyaknya seperti Rasulullah SAW 15 hari yang pertama daripada Syaban itu. Jangan abaikan, banyakkan puasa. Baik tuan, terima kasih. Terima kasih pada Zahazan Travel didapatkan kurma-kurma ni. Dan begitu juga kitab Adabul Mufrad ni dari Zahazan Travel. Mudah-mudahan kita dapat belajar bersama betapa indahnya Islam, akhlak yang dianjurkan dalam Islam, panduan-panduan ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi seterusnya, meningkatkan upaya untuk memperbaiki kerosakan yang sudah terjadi. Di dalam Islam ni ada ma qabla al-wuqu', ma athna al-wuqu' dan ma ba'da al-wuqu'. Sebelum berkahwin ada penerangannya. Ketika berkahwin ada ujian-ujiannya. Lepas berkahwin, kematian itu apa implikasi daripada perkahwinan tersebut? Ada faraidnya. Jadi inilah indahnya Islam, tuan-tuan oleh Allah sekalian. Setiap Nabi kita SAW berjalan di Madinah, maka baginda SAW melihat seekor kambing yang telah mati, bangkai seekor kambing yang telah mati. Maka Nabi bersabda kepada para sahabat, mengapa tak dimanfaatkan kambing ini? Mereka menjawab, Rasulullah SAW, ini merupakan kambing yang telah mati. Wahai Rasulullah, Rasulullah bersabda, aku bukan suruh makan dagingnya, aku suruh ambil kulitnya. Kulitnya itu boleh dimanfaatkan, buat baju sejuk ke, buat apa-apa yang patut ke. Orang Arab mereka buat kirbah. Kirbah ni adalah bekas yang seperti bag yang tidak ada ruang padanya untuk bocor, dia tak air padanya untuk minuman. Itulah kaedah penyimpanan mereka zaman dahulu, air supaya tidak terpeluap. Kulit binatang itu diproses dengan betul, disucikan, kemudian nanti dijadikan bekas untuk minuman. Dibuat seperti bag yang tidak bocor, maka dia letak air dalamnya untuk minuman. Maka Nabi SAW punya penghargaan kepada alam sekeliling. Jadi Islam telah menyentuh isu ini, tuan-tuan, sebelum orang-orang Barat menyentuh perkara ini. Orang Barat pada masa itu dalam kegelapan lagi, tuan-tuan. Mereka cuma maju 500 tahun kebelakangan saja. Sebelum itu mereka dalam kegelapan, tuan-tuan dimuliakan. Hidup mereka adalah hidup perangan. Baik, seterusnya kitab ini juga akan menghidangkan buat kita adab tetamu dan adab memberi salam. Ini juga satu bab yang penting kerana Nabi SAW menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menjaga hubungan tetamunya. Tamunya datang diraikan, dihargai. Dalam Islam digalakkan kita, dituntut kita untuk menjaga perhubungan tamu ni selama 3 hari. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi tamu memiliki kedudukan yang terhormat dalam Islam. Kita diperintahkan untuk muliakan tamu, sebab baik pada mereka. Sebelum masuk ke rumah seorang beri salam. Nabi SAW telah bersabda, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu aw la adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum. Qalu bala ya Rasulullah, qala afsus salam. Nabi telah bersabda, kamu tidak akan beriman sampai kamu tidak akan masuk syurga sampai kamu beriman. Kamu tidak beriman sehingga kamu kasih sayang. Mahu tak kamu kalau aku ajar pada kamu satu tindakan yang kamu lakukan, kamu akan berkasih sayang? Jawab mereka, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, sebarkan salam sesama kamu akan menyebabkan timbulnya kasih sayang.
Jadi rumah adalah hijab bagi orang untuk berlindung. Dalamnya mereka boleh membuka aurat dan menutup maruah mereka. Syariat Islam merupakan syariat universal. Tidak ada satu pun perkara yang bawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia kecuali Islam memerintahkannya. Juga tidak ada satu pun yang bawa mudarat dalam kehidupan mereka melainkan Islam melarangnya. Jadi rumah merupakan tempat untuk manusia berehat, litaskunu fiha, untuk berehat padanya. Makna sukun ni, sakinah ni ketenangan, tidur, berehat. Maka ini merupakan tempat perlindungan bagi kita semua, menjaga kehormatan, kemuliaan diri kita. Andai orang datang, tidak boleh menceroboh, kena ada panduan petua nak masuk ke rumah orang, memberi salam, ketuk pintu dan sebagainya. Lagi, kita akan lihat dalam kitab yang mulia ni, adab kepada Allah SWT. Barulah cerita adab kepada Allah. Selepas cerita bagai-bagai hubungan jaringan kita dengan manusia, kini barulah datang adab kita dengan Allah SWT. Alhamdulillah, Nawar Putih, Masura Ma'aruf, Alhamdulillah. Adab kepada Allah merupakan tujuan tertinggi dalam pendidikan adab yang dibawa oleh Imam Bukhari. Jika seseorang sangat melihara adabnya kepada penciptanya, pasti orang itu sangat beradab kepada makhluknya. Sebaliknya, jika seorang bersikap sambil lewa dengan hubungan dengan Allah, maka pasti adabnya dalam kehidupan juga menjadi kurang. Macam amalan para salafus salih, anda mereka melihat refleksi perhubungan mereka dengan Allah ni menerusi keadaan keliling mereka. Kalau seorang mereka nak menaiki untanya tidak mahu bagi kerjasama, untanya meronta-ronta, maka tahulah pemiliknya itu di kalangan ulama'-nya bahawa ini menandakan ada keretakan hubungan dengan Allah. Lalu jadilah kesannya pada makhluk yang ada keliling kita. Kalau seseorang mereka ada masalah hubungan dengan isterinya, maka tahulah dia ini adalah akibat daripada hubungan dengan Allah yang tak dijaga. Itu sebab kita kena qiyamul lail, tuan-tuan. Kena mulakan hari kita dengan tahajud, minta daripada Allah Ta'ala kekuatan. Kemudian ketika tahajud pula digalakkan kita untuk membaca 50 ayat ke atas, tuan-tuan. Dapat buat 100 ayat, Masya Allah, hebatnya. Dapat baca 1000 ayat satu malam, namanya muqantarin, tuan-tuan. Muqantarin ni berarti jutawan akhirat, tuan-tuan. Bilioner akhirat. Dunia ni tak ke mana, tuan-tuan. Kita dengar kematian orang paling kaya di sebuah tempat. Hartanya menjadi rebutan, dia tak ada apa, dia kembali ke barzah itu, baik orang Islam atau bukan Islam. Segala kemilikannya tak akan dibawa, kereta mewahnya, harta punya, semuanya akan ditinggalkan, tuan-tuan. Tapi akhirat tak ada tandingan. Maka itu sebabnya kita kena mulakan hari kita dengan qiyamul lail. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan lihat ni, saya nak tunjuk sikit Quran Qiyam, Mashaf Qiyam yang terlebih dulu terbitkan. Ni kat belakang saya ni. Tuan-tuan dapatkan daripada Zazan Travel. Quran yang besar ni, boleh baca kat rumah, boleh tahajud waktu malam, boleh buka seperti ni. Ni stand yang kuat, bergantung pada kita bagaimana kita nak adjust, tinggi rendah. Nak baca ketika duduk pun boleh. Kita sebenarnya tahajud waktu malam contohnya, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, kemudian tiba lepas Fatihah baca satu muka surat untuk satu rakaat. Kemudian dah sampai sini, walau kanu la ya'qilun, kita pun nak rukuk. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah lagi. Kemudian lepas Fatihah baca bahagian ni. Kemudian dah habis rakaat kedua, bagi salam. Sembahyang pada waktu malam diajar oleh Nabi SAW dua-dua. Rakaatnya dua-dua. Salatul lail mathna mathna. Sembahyang pada waktu malam dua-dua. Dua rakaat. Macam Nabi kita SAW buat sampai 12 rakaat. Tutup dengan witir dia 13 rakaat. Kadang 8 rakaat campur dengan 3 rakaat witir jadi 11. Buatlah bilangan seperti itu, tuan-tuan. Dalam sujud kita ketika sembahyang duduk ni contohnya, doa lah. Kerana dalam hadis mengatakan aqrabu ma yakunu abdu ila rabbih kaunuhu sajidan fa'kthiru fihi du'a. Serapat-rapat manusia ketika bersama dengan Tuhannya lah waktu sujudnya itu. Maka banyakkan doa, ya. Umi Wardah Khairun Nisa, banyakkan doa. Terima kasih kerana kehadiran kalian dalam kuliah ni. Dapatkan kitab Quran Mashaf Qiyam ni, tuan-tuan, dengan standnya yang sangat kuat. InsyaAllah kita boleh adjust ni ikut kepada keperluan kita, tuan-tuan. Di belakang ni ada button untuk adjust sama ada nak tinggikan, nak rendahkan, condongkan, condongan macam mana yang kita perlukan. Nampak? Ikut kepada
keperluan kita. Dan lebih menarik lagi, di Zahazan Travel tuan-tuan dapatkan Mushaf Qiyam ni, tuan-tuan dapat hadiah Quran Ghufran yang terdiri daripada 6 jilid ni. Kita boleh jadikan dia untuk senjata kita untuk khatam Quran dalam bulan Syaban, bulan Ramadan nanti. Para ulama mengatakan tak salah. Kalau Quran seperti ni saya miliki, kami ada 6 orang anak sebagai contohnya, maka setiap seorang ambil satu. Nanti tukarkan. Yang penting dia membaca 30 juzuk. Tak kisah mula di mana, ambil di mana, tak kisah, tak ada masalah. Makna khatam Al-Quran itu tidak perlu, yang sunatnya adalah mengikut turutan daripada Al-Fatihah bawa kepada An-Nas lah, nombor 1 hingga 114. Tapi kalau tak ikut pun tak ada masalah. Mungkin sebagai motivasi kepada anak-anak kita, mereka nak mulakan dengan juzuk pertama mengandungi Al-Baqarah agak berat, mereka boleh mulakan dengan juzuk 30. Ini Quran Ghufran dapat hadiah dengan setiap tuan-tuan belian Mushaf Qiyam ini dari Zahazan Travel. Hanya di Zahazan Travel sahaja. Tempat lain tak ada tuan-tuan. Di Telaga Biru pun tak ada. Baik. Seterusnya, kita telah bincangkan tadi adab bersama dengan Allah Ta'ala. Adab mesti berpusatkan pengabdian diri kepada Allah. Landasan berfikir, berbicara dan bertindak mesti berdasarkan nilai ketuhanan dan ajaran Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kemudian adab berdoa. Kenapa doa belum makbul? Kerana ada masalah tertentu penghalang kepada kemakbulan doa. Kenapa? Apa masalahnya? Dalam kitab ni ada menerangkan tuan-tuan. Jadi ibadah doa berperanan sebagai dialog secara langsung dengan penciptanya. Antara adab berdoa, hati hendaklah khusyuk. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, mulai dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu namanya mulakan doa dengan memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah SAW sekurang-kurangnya. Jadi penuh yakin bahawa Allah Maha mendengar dan akan mengkabulkan setiap doanya, kerana Allah Maha berkuasa tuan-tuan. Kalau kita punya hubungan dengan orang terkaya yang kita kenal, kita melihat dengan penuh takjub kemilikan hartanya, jangan lupa Allah Ta'ala tak boleh nak disamakan dengan makhluk. Orang paling kaya di Malaysia ni tuan-tuan, kita jumpa rumahnya besar, banglonya besar. Kita pergi orang paling kaya di Dubai, satu kawasan, satu negeri itu dia punya tuan-tuan. Bayangkan pemilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah ruginya seseorang tidak mengerti nikmat yang Allah berikan, sudah mempamerkan kekuasaan Allah yang sebenar. Mata ni ada nilai tak tuan-tuan agak? Andai tuan-tuan perlukan wang lah, ada seorang nak beli, nak bagi tuan-tuan sejumlah wang, nilainya RM1 juta. Nak tak? Nak lah, RM1 juta banyak. Tapi dia nak mata tuan-tuan. Tuan-tuan nak bagi tak agak? RM1 juta dia bagi. Tak cukup RM1 juta, dia bagi RM10 juta. Nak? Tuan-tuan dapat RM10 juta, tuan-tuan jadi orang buta. Nak tak? Buta sebelah mata, bukan 12, 11 saja nak. Takkan ada orang nak buat tuan-tuan. Usahakan mata, ni kuku ni pun, jari ni pun kalau orang nak ambil, tak sanggup kita nak jual tuan-tuan. Bayangkan pemilik kepada ini semua itu Allah. Maka kita sedang berurusan dengan Allah yang Maha Kaya. Manusia ni kekayaannya terbatas. Kalau dia kaya pun kayaannya itu berperiod, bertempoh. Tapi Allah Ta'ala tidak tuan-tuan. Ya, itu sebab Allah menyatakan antumul fuqara wa ilallah. Kamu ini semuanya miskin mengharapkan kepada Allah. Allah itu yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Lagi penuh yakin bahawa Allah memakbulkan. Mengangkat kedua-dua tangan. Angkat kedua tangan. Seperti ini. Angkat. Tuan dimulakan sekalian. Tidak mengkaitkannya dengan iradat Allah. Seperti contohnya mengatakan, Ya Allah beri kepada aku jika engkau mahu. Ya Allah berilah kepada aku perkara ini jika engkau mahu. Jangan sebut jika engkau mahu tuan-tuan. Memang kita nak benda tu. Apa kita syarat-syaratkan pula? Bagi orang mengatakan demikian, memang doa ditolak seperti disebut dalam hadis. Berdoa pada waktu mustajab. Apa waktu mustajab? Sebelum subuh, antara azan dengan iqamah, ketika hujan turun. Apa lagi waktunya? Hari Jumaat. Ini merupakan waktu-waktu mustajab doa. Lepas sembahyang, antara waktu mustajab doa. Jadi ambil peluang untuk berdoa lepas sembahyang. Jadi ada banyak tempat ketika turunnya hujan, ketika musuh sedang inda iltiqa'il ba's, ketika orang Islam sedang bertempur, berperang, kebenaran sedang menentang kebatilan, maka waktu-waktu mustajab doa. Lagi berdoa di lokasi tertentu. Lokasi itu contohnya di Mekah, di Madinah, di Baitul Maqdis. Tuan-tuan, ada setengah para ulama mengatakan di kubur para salihin, setengah mereka mengatakan, sebagainya menolak. Tak menafikan, ya. Tuan-tuan guru kita bercerita bahawa kadang-kadang bila ada satu masalah yang dia tidak faham,
Contohnya Syekh Muhammad Salim Al-Buti mengatakan ketika beliau mensyarahkan kitab Al-Hikam oleh Ibn Athaillah Iskandari itu dia tak faham dia tak faham. Dia pergi ke kubur Ibn Athaillah Iskandari minta kepada Allah SWT diberikan petunjuk untuk dimahami kaedah tasawuf yang dimaksudkan itu. Allah buka untuknya ilmu. Sedangkan mereka mengatakan oleh kerana golongan yang telah wafat itu, para salihin itu merupakan orang yang mustajab doanya, banyak kebaikannya, maka mungkin kemungkinan ada banyak faktor, antaranya malaikat ada di kuburnya, mudah untuk penerimaan doa. Mereka mengatakan demikian, seperti disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala. Saya tak menafikan Umi Wardah ada yang menolak pandangan ini, tapi carilah tempat-tempat mustajab doa di masjid contohnya. Masjid yang lebih lama itu dikatakan para ulama lebih mustajab doanya, kerana orang terdahulu ternyata lebih ikhlas daripada orang terkemudian. Ini kata-kata sebahagian daripada ahli ilmu. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW adalah susuk pilihan Allah yang mengajarkan adab kepada umat Islam. Orang pertama yang beriktikan adab adalah Nabi sendiri. Contoh melalui tauladan. Sunat bersalawat kepada Nabi ketika disebut namanya sallallahu alaihi wasallam. Menjadi kewajipan kita untuk beradab kepada Nabi SAW. Wajib orang beriman mentaati dan mencintai Rasulnya. Allah SWT telah menjadikan Nabi-Nya SAW sebagai hakim yang mengadili perkara-perkara yang terjadi sama manusia. Jadi ini adalah adab kita dengan Nabi SAW. Ada golongan yang menceritakan bagaimana cara nak mendapat mimpi Rasulullah SAW bersalawat ke atas baginda dengan sebanyak-banyaknya, sehingga mereka berkata 10,000 salawat. Ada macam-macam selawat yang dicipta oleh para ulama. Yang paling utama adalah selawat Ibrahimiyah, iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini adalah salawat yang paling afdal, yang paling utama. Kalau ada orang mengatakan salawat tertentu yang dicipta oleh ulama-ulamanya itu lebih utama daripada salawat ini, dia telah berkata kepada Allah dan kepada Rasulullah sesuatu yang melampau batas. Kita boleh kata guru saya mengajar salawat syifa, Allahumma salli ala Muhammad tubil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil abdani wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Contoh, ini salawat syifa namanya. Guru kami pun marhum Tuan Guru Datuk Harundin mengajar salawat syifa. Tapi orang-orang alim seperti beliau tak pernah mengatakan salawat ini lebih utama daripada salawat Ibrahimiyah yang kita ucapkan dalam salat kita. Tak ada seorang pun di kalangan orang alim yang berkata demikian. Siapa yang mengatakan ada salawat lebih baik daripada salawat yang Nabi anjurkan dalam salawat dalam sembahyang itu, dia telah berkata satu perkara jenayah terhadap Islam, terhadap Allah dan Nabi SAW. Kita boleh berkata salawat yang kita dengar itu adalah nariyah ke, tafrijiyah ke. Ini merupakan salawat yang dicadangkan oleh para ulama dengan pengalaman-pengalaman mereka yang tertentu. Kerana mereka orang salih, maka layaklah untuk mereka mengajar kepada kita sesuatu. Tapi jangan sampai kita mengatakan salawat yang Nabi ajarkan dalam sembahyang itu lebih, nak banding dengan salawat yang mereka ajar tu, salawat mereka ajar itu lebih utama pula daripada apa yang Nabi ajar. Ini tak betul. Kalau kita nak kata salawat itu membantu mereka dalam keadaan tertentu, itu tak dinafikan. Ada pengalaman-pengalaman rohaniah yang mereka lalui yang boleh di-share dengan kita. Tapi untuk mengatakan salawat itu lebih baik pada salawat yang Nabi ajar, ini orang telah tersesat, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Jangan melampau-lampau dalam Islam, tuan ya. Nanti ada pula yang berkata kalau kita baca selawat ni Nabi tunggu dalam kubur untuk sambut kita ketika meninggal dunia. Ni apa punya cerita, tuan-tuan? Mana dalil? Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kazib. Jangan pandai-pandai kata benda-benda yang bukan-bukan. Macam kita pernah mati pula untuk tahu benda-benda berlaku dalam kubur. Jangan melampau-lampau, tuan-tuan ya. Guru macam mana alim sekalipun dia belum pernah mati. Orang yang telah mati tak boleh nak kembali ke kubur, beritahu kembali ke dunia untuk beritahu apa yang bergolak dalam kubur. Kalau ada pun hanya setakat cerita-cerita yang tidak boleh dijadikan iktibar, hujah, tak boleh. Jangan berlebih-lebihan. Masyarakat kita ni sebahagiannya suka pada benda berlebih-lebihan. Yang pelik-pelik, yang ganjil-ganjil, dia suka. Nanti bila tanya mana dalilnya, ni itulah kau semua benda kau nak dalil. Ini guru aku tahu. Guru tu maksum ke? Dia boleh bagi pandangan-pandangan yang pelik yang berlaku di alam kubur ke? Dia ada perhubungan dengan malaikat ke? Dia pernah tengok Nabi menanti orang dalam kubur ke? Mana dia pandai-pandai kata demikian, tuan-tuan? Kita nak baca satu perkara-perkara gaib ni kena ada dalil lah. Dalil yang kuat, yang kukuh. Jangan ada yang menyebarkan lagi. Nanti 15 Ramadan ada suara pergikan daripada langit. Jadi kita kena siapkan bijirin semua kat rumah kalau berlaku kiamat.
dah jadi macam orang Yahudi pula. Akidah Yahudi masuk menyelinap dalam kehidupan sebahagian orang-orang jahil di kalangan kita. Baik, lagi kita lihat bagaimana mentaati Nabi SAW. Baginda merupakan hakim yang paling adil, mengadili hukuman semua manusia. Kemudian hukum kenegaraan, Masya Allah, yang terakhir saya baca pagi ni. Hukum kenegaraan, Wazina Waka. Al-Wasalan. Hukum kenegaraan, adab kenegaraan. Adab tertinggi dalam modus operandi kehidupan adalah membangunkan sebuah negara mendapat pengampunan ilahi. Di antaranya adalah skop kenegaraan, iaitu terbentuknya keluarga yang beradab. Itu adalah nukleus awal pembentukan sebuah negara. Maka akan terbentuk pula masyarakat yang beradab. Dengan terbentuknya masyarakat beradab, maka akan terbentuklah sebuah bangsa yang maju, kuat dan bermaruah. Mencipta sebuah bangsa yang bermaruah harus bermula dengan komponen terkecil, iaitu diri kita sendiri. Setiap kita hendaklah berfikir dan bertindak dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di tangga yang teratas. Semangat kebangsaan, nasionalisme itu ialah berfikir dan bertindak untuk menunjukkan kesetiaan, kepedulian, penghargaan yang tinggi kepada bahasa, lingkungan fizikal, sosial, ekonomi, budaya dan politik bangsa. Hormati semua kaum, bangsa dan agama. Kita lahir dalam bangsa yang berbeza-beza, Dina Yaakob. Jangan risau. Kita ni keturunan India, ada keturunan Melayu, ada keturunan orang putih, ada keturunan Cina. Ini semua kita tak elak kerana Allah telah menjadikan kita demikian. Bukan pilihan kita. Bukan untuk mengatakan bangsa sekian-sekian lebih baik pada bangsa yang lain. Tak boleh kita mengatakan demikian. Kerana Nabi menjelaskan dalam khutbatul wada' baginda pun, la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bitaqwa. Tak ada kelebihan pun banding orang Arab itu nak ditekankan, nak tunjukkan melebihi apa yang terdapat pada bangsa ajam yang lain. Tak ada. Tak ada seorang boleh mengatakan bangsa Arab itu lebih baik pada bangsa yang lain. Cuma bahasa Arab ini dapat kemuliaan kerana pemilihan Al-Quran dalam bahasa mereka. Setakat itu saja. Dan Nabi Muhammad SAW lahir di kalangan mereka. Untuk mengatakan mereka lebih utama daripada orang lain, tidak boleh dikatakan demikian, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kemudian, menghormati semua kaum, bangsa dan agama, memberi sifat hormat terhadap berbagai rencam yang baik, bentuk fizikal, adat, budaya, suku dan agama. Ada orang bertanya, apakah hukum kita menggantung tanglung Cina pada musim raya Cina? Utamanya pula isteri kita orang Cina, contohnya masuk Islam, untuk mendapatkan hubungan kekeluargaan dengan mereka, menunjukkan kita tak ada masalah, tuan-tuan. Gantunglah tanglung Cina, tak ada masalah, kerana ia tak ada kaitan dengan agama pun. Ia perhiasan saja, mengingatkan mereka kepada budaya mereka, susah. Tapi kalau kita buat satu resam yang berkaitan dengan agama, nyalakan pelita pula ikut orang Hindu, ini tak boleh, ini haram hukum dia. Walaupun keluarga kita ada ramai lagi Hindu, ini tak boleh. Benda yang berkaitan dengan agama tak boleh lakukan. Tapi kalau berkaitan dengan budaya, tak ada masalah. Contohnya orang India membakar colok, nak wangikan rumah. Bulan colok itu di negara Arab pakai dengan berluasa. Kita orang Melayu yang pelik. Maka kita membakar colok untuk meraihkan keluarga yang agama Hindu sebagai dakwah mereka. Kita pun nak rapatkan hubungan mereka, ajak mereka datang ke rumah. Tak ada masalah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Asal saja benda itu bukan kaitannya dengan agama, ialah resam budaya, tak ada masalah. Islam menghargai kepelbagaian. Ketika Islam datang ke tanah Indonesia dahulu, mengislamkan penduduk Yogyakarta sampai apa yang kita panggil Borobudur yang terdapat di situ merupakan tanda megahnya agama Hindu dulu satu masa di situ. Sekarang orang Islam 99.9% kat situ, semuanya orang Islam. Dua keluarga saja yang bukan Islam. Macam mana satu candi Borobudur terbesar di dunia ada kat situ, tapi orangnya Islam? Kerana ketika ulama Islam datang berdakwah kat situ, semua orang Indonesia masuk Islam. Dan ulama-ulama Arab itu tak menukar pakaian orang-orang Indonesia menjadi pakaian Arab. Semua kena pakai jubah, kena pakai burdah, tak. Kekal dengan pakaian Indonesia ni. Kerana Islam menghargai budaya kepelbagaian ini. Nampak, tuan-tuan? Demikian juga kita kat Malaysia pakai sampin, pakailah. Tak ada pula wajib pakai serban, pakai jubah, nak bagi nampak Islamik, tak. Islamik itu bukan pada pakaian. Tanya pada seorang balik dari Mekah, anda nak jadi apa lebih baik daripada sebelum ni? Contohnya nak pakai jubah. Jubah tu tak semestinya tanda baik, tuan. Jadi kadang orang pakai jubah pun akhlaknya tak betul. Yang baiknya adalah akhlak, ibadahnya. Pakaian tu perkara sampingan. Asal menutup aurat je sudahlah. Tak silap menghargai orang nak pakai coat ke, nak pakai tie ke, nak pakai tracksuit ke, asalkan tutup aurat. Tak ada lebih Islamik kalau pakai jubah banding dengan pakaian lain. Nampak? Okey. Kemudian saya mengharapkan kita ada karangan Imam Bukhari ini yang diterbitkan di Telaga Biru mampu menjadi panduan untuk membangunkan masyarakat,
daripada sumber first hand memandangkan kitab ini adalah tamadun kemanusiaan yang ditulis lebih 1200 tahun yang lalu. Buanglah jauh-jauh adab disadu daripada sumber musuh yang telah meninggalkan bintik hitam dalam hati dan minda generasi kita. Gantikan dengan nur dan adab warisan Nabi SAW agar ia dibekal bukan saja di sini bahkan di akhirat sana sebagai pahala di sisi Allah SWT. Allah, ini adalah kata-kata yang hebat daripada YB Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, sebagai menghargai kelahiran buku ini dalam versi bahasa Melayu. Saya kira ini mukadimah yang penting sebelum kita menjelajah dalam kitab yang istimewa ni. Tuan-tuan dapat lihat ni, indahnya dalam ni. Alhamdulillah, syukur tulisannya besar-besar, sanadnya disebut, rantai perawinya, kemudian tulisan matannya di highlightkan supaya nampak semua, tulisannya besar, kertasnya cantik. Ya, ada ribbon lagi. Dapatkan kita ada mufrad yang akan menjadi bahan kuliah kita Sabtu ataupun Ahad setiap minggu, insyaAllah. Dapatkan pada Zalan Travel. Dan tuan-tuan dimulakan sekalian, kita dah pun hampir menyempurnakan kitab Bidayatul Hidayah oleh Imam Ghazali ni. Itu sebab saya dah start baca kitab Adabul Mufrad. Jadi tuan-tuan dapatkan juga kitab Azkarul Azkar contohnya daripada Zalan Travel, kitab-kitab turah yang kita terjemahkan ni. Alhamdulillah, dapat sambutan yang baik. Ada tuan-tuan nak penuhi library di rumah tuan-tuan, library sekolah, cikgu-cikgu dah start mengajar sekarang, bahan bantu mengajar kita, rujukan kita untuk mendidik anak-anak pada zaman yang serba canggih dan juga mencabar hari ini. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran tuan-tuan. Tolong panjangkan video ni, share dengan teman-teman kita, tolong. Bacaan kita Adabul Mufrad, adab-adab daripada kitab Imam Bukhari. Tolong tolong share, tolong kongsi, like kepada teman-teman kita. Jangan hampakan saya tuan-tuan. Semoga kuliah ilmu kita ni mendapat sambutan, jadi panduan pada setiap orang Islam dan bagi kita pahala. Walaupun kita tak mampu nak bercakap, tapi kita memanjangkan kuliah para ustaz dari semua yang betul ini. Moga-moga menjadi pahala juga untuk kita. Kadang-kadang dengan niat kita tu lebih daripada ustaz yang kita dengar itu pahala yang kita perolehi. Jom tuan-tuan, jom share pahala. Sekarang musim mudah untuk menyampaikan perkara, jadikan kita ni penyampai kepada kebaikan. Itu sebab antara doa para salihin, Allahumma ja'alna miftahan li kulli khair, maghlaqan li kulli syarr. Ya Allah, jadikan kami ni pembuka kepada kunci yang membuka segala pintu kebaikan. Jadikan kami ni kunci yang menutup segala pintu kejahatan. Allahumma ja'alna miftahan lil khair wa maghlaqan li syarri. Allahumma ja'alna miftahan lil khair wa maghlaqan li syarri. Ya Allah, jadikan kami ni kunci-kunci yang membuka pintu-pintu kebaikan, amal saleh, dan jadikan kami ni kunci-kunci yang mengunci pintu-pintu keburukan dari didedahkan kepada manusia. Sekian tuan-tuan, terima kasih. Jangan lupa Ramadan pada pagi ni, marilah sama kita menaikkan sembahyang sunat syuruk. Dah masuk waktunya. Saja sembahyang sunat syuruk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Pahalanya macam mengerjakan ibadah haji, sempurna kata Nabi. Ada yang mengatakan seperti mengerjakan ibadah umrah, sempurna. Zaman sekarang ni kita tak boleh nak pergi ke tanah suci. Masya Allah, dengan sembahyang sunat syuruk melayakkan kita dapat pahala sedemikian besar. Betapa pemurahnya, pengasihnya, penyayangnya Allah kepada kita semua. Tuan-tuan, jangan abaikan peluang keemasan ini. Baik, jadi sampai itu tuan-tuan, jangan lupa untuk share video ni kepada teman-teman kita. Tolong share. Tolong, kalau setiap orang share kepada 5 orang, berapa ramai orang dapat manfaat pada ini? Kalau setiap orang share kepada 10 orang, berapa banyak pahala yang kita dapat pada ini? 10 amalan orang kita dapat secara percuma. Pahala terpijak tuan-tuan, ibarat kata-kata orang mereka. Jadi setakat ini saja dulu. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum. Kita akhiri kuliah kita pada pagi ini dengan baca suratul Asr, tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setakat ini saja dulu tuan-tuan. Saya tinggalkan tuan-tuan bahawa penjagaan, kasih sayang, naungan, rahmat Allah SWT. Atrukukum tahta riayatillah. Terima kasih Haliza Hasan, terima kasih Ummu Aisyah, terima kasih Nur Azina Bakar. Terima kasih semua yang hadir pada pagi ini. Sekian dari saya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Sayyidina Umar. Jumpa lagi pada waktu yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.